Okey, ni collision theory lah. Hari itu kita stop kat ni kan, kita stop kat cara buat energy profile diagram kan. Okay, so teacher ulang balik sikit untuk ingatkan awak apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so kita dah belajar tentang collision theory juga. So apa yang collision theory bagi tahu kat sini Okay, ni collision theory kalau dalam bahasa Melayu teori pelanggaran. Teacher cepat teruslah. Apa tu sebabnya nak habis awal kan. Okay, so teori pelanggaran, a chemical reactions occur when the reacting particles, ni 3 benda yang collision theory bagi tahu. So kalau soalan minta ataupun soalan objektif keluar ke, dia tanya collision theory ni menyatakan apa, so pilih antara 3 ni lah. Ni 3 ni kena ada. Kalau dia tanya dalam soalan structure, apa dia? Yang ini 3 benda ni kena ada. So yang pertama dia kena berlanggar antara satu sama lain, barulah reaction berlaku. Collide with one another during reaction. Okay, and then B yang kita dah belajar juga iaitu achieve a certain minimum energy. Minimum energy tu salah hijau kat sini. Minimum energy tu kita panggil sebagai activation energy. Apa maksud dia? Dekat bawah ni Okay, and then last sekali dia bagi tahu a chemical reactions occur when the reacting particles with correct orientation of collision will result in reactions. Hanya semua particles dia akan collide. Memang dia akan collide lah untuk menghasilkan produk. Tapi tak semua collisions yang tu, pelanggaran yang berlaku tu akan menghasilkan produk. Sebab teacher tulis kat sini teacher lukis sini H dengan H for example. CL dengan CL. Macam ni. Okay, so bila dia berlaku pelanggaran, ada pelanggaran yang berlaku tak tepat lah. Contohnya H pergi kat bond dia. So bila dia H dia langgar bond dia, so tak ada produk yang terhasil. Kalau yang ni kita panggil apa? Wrong orientation. Collision memang akan berlaku tapi sama ada dia tepat ataupun tak tepat lah. Okay, and then satu lagi H berlanggar dengan CL ni. So bila dia langgar pada produk, bila dia langgar pada reaktan yang betul, so dia akan hasilkan HCl lah. So bila dia hasilkan produk, kita panggil dia correct orientation. Correct, salah hijau. Correct orientation ni. 3 benda tu lah kena ingat. Okay, so bila B ni, kan dia cakap pasal activation energy ni ada sesuatu benda yang baru lah. Okay, so activation energy bermaksud, yang ini salah hijau, the minimum, bukan minimum ni apa? The minimum energy, apa itu activation energy kan? The minimum energy that must be overcome by colliding particle of reactant so that the reactions can occur. So maknanya sekarang ni, activation energy itu adalah satu tenaga yang perlu diatasi oleh reaktan untuk menghasilkan produk. Teacher bagi tahu awal-awal hari tu, activation energy ni macam halangan. So halangan tu lah yang perlu diatasi oleh reactant particles untuk menghasilkan produk. Okay ni macam ni. Kalau dalam energy profile diagram kita dah jumpa kan. Ni halangan ni lah adalah EA dia. Okay. So kita pun dah belajar, teacher pun dah ajar dah cara nak buat energy profile diagram. So yang ini. Yang ini. So dalam chemical reaction, dia ada 2 jenis reaction. Satu reactions yang dia boleh absorb heat. Satu reactions dia boleh release heat. Nanti kita belajar dalam tajuk thermochemistry masa form 5 nanti. Cuma sekarang dah kena tahu dah cara apa itu exothermic, apa itu endothermic dan cara nak lukis graf dia. Okay. So bila soalan kata draw energy profile diagram, dia ada perkataan profile kat sini. Profile itu bermaksud awak kena lukis diagram yang ada EA, activation energy. Macam itulah kena ingat dah tu. Okay, so macam mana rupa dia, since kita ada 2 reactions yang berbeza, iaitu kita panggil satu exothermic. Exothermic ni adalah reactions yang melepaskan heat, release heat. So adalah beberapa contoh neutralizations kan, nanti kita belajar dalam form 5 nanti lah, masa form 5 nanti. Okay, so endothermic adalah satu reactions yang
serap haba, absorb heat. Absorb heat. Okay. Alright, so sekarang ni apa nak kena tahu cara nak lukis exothermic dulu. Teacher ajar kan ya? Teacher ulang balik sikit. Okay, exothermic cara nak ingat pergi kat EX ni kan. X ni. So X ni kalau nak ingat exit. Exit tu maksud dia keluar. So keluar kena turun tangga. Macam tu, turun tangga. Bila turun tangga macam ni kan. So apa maksud dia ni nak kaitkan dengan energy profile diagram. So bahagian reaktor mesti lagi tinggi energi dia. Ni energi ni sebab ni energi kan. Reaktor ni lagi tinggi daripada energi produk. Ni yang release heat. Okey, ini turun tangga tapi jangan lupa pada EA lah. So bila kita tahu dia kena reaktor lagi tinggi daripada produk, so you boleh lukis lah energy profile diagram tu. So pertama sekali buat macam ni, teacher lukis balik. And then jangan lupa pada labeling tu. Buat y-axis sahaja, tak payah buat ni. Tak payah. Tak payah ada pun tak apa tu. Buat y sahaja. So kita tahu exothermic dia kena reaktor lagi tinggi, dia akan jadi macam ni lah. Ni lepas tu jangan lupa buat bonggol tu. And then produk. Macam tu. Okey, kat mana EA tu? Kat EA tu awak kena tarik kat reaktor. Ni reaktor kan. Level reaktor tu and then tarik. Ni EA. So andai katalah dia bagi A plus B sama dengan C plus D. So kena tulis lah apa reaktan dia. Jangan tulis reaktan macam ni. Macam teacher buat ni. Kalau dia bagi equation dia apa, buat apa dia tu. Tulis. So kalau produk dia C plus D kat sini. Okay. Alright, so ini macam ni lah exothermic. Kalau endothermic, sekejap ada orang call. Sekejap Okay, sorry Right, so ni endothermic kena apa dia? Macam mana nak ingat? Siapa ingat endothermic macam mana teacher ajar? Siapa tahu? Siapa ingat lah sebab teacher dah bagi tahu dah. Kalau endothermic macam mana? Naik kelas. Naik kelas, naik tangga lah kan? Kalau naik tangga, dia kena macam ni kan? Sebab EN ni, kita ambil N tu, enter, nak masuk. So naik tangga macam ni. Bila naik tangga, kita tengok kat sini lah reaktan kena lagi bawah daripada produk tu. Kena tahu macam tu. So bila nak buat graf dia tu, so kita tahulah reaktan kena ada di bawah daripada produk lah. So dia akan jadi gini kan. Ni, gini. So tulislah kalau dia bagi reaktan dengan produk apa, so tulislah kat situ. Okay, cuma EA dia kat mana? EA dia tarik reaktan, tarik. Jangan buat kat sini. So dia akan keliru kat situ. Dia kena reaktan punya energi sebab reaktan yang nak atasi energi ni. So dia kena daripada reaktan lah. So tarik, baru kita label EA tu. Kena label.
Okay kena label. So akan ada satu soalan dia tanya different energy. Nanti ada jumpa. Different energy tu ada delta H. So delta H kat mana? Kat sini. Perbezaan antara reaktan dengan produk. Nanti kita tengok sini delta H. Nanti kita tengok. So yang ini ayat ini menerangkan ayat ini menerangkan pattern graph tu. Dia kata in exothermic reaction the total energy of reactant kena lagi tinggi. Betul lah. Lagi tinggi lah kan. Lagi tinggi daripada energy produk. Dia menerangkan yang itulah. Endothermic pula sebaliknya lah kan. Total energy of produk ni produk ni lagi tinggi daripada total energy of reactant ya. Okey. So seterusnya habis tu kan. Kita nak pergi kepada yang penerangan tu. Penerangan sekejap je. Okay. So ada lagi tak yang teacher ini yang delta H ni. Delta H ni. Delta H tu apa perbezaan ni? Heat of reaction. Ni kita akan belajar detail tau masa form 5. So heat of reaction adalah energy difference, perbezaan energy antara reaktan dengan produk tu lah. Kat mana? Kat sini. Di antara produk dengan reaktan tu. So kat sinilah. Boleh je nak label kat sini. Boleh je, tak semestinya bawah ni. Ni pun boleh je nak label kat sini. Tak masalah. Okay, so homework sama macam kelas L buat yang ini. Macam ni. Ikutlah ni exothermic macam ni rupa dia kan. Kalau endothermic macam mana rupa dia. So teacher nak pastikan awak ingat, ini kita buatlah energy yang nak buat tenaga pun teacher bagi betul je asalkan dia label. Ni label tenaga dan pastikan ada EA dengan delta H dan jangan lupa ni masukkan, ni dia tuliskanlah reaktan dia apa, produk dia apa, kena bagi tahu. Jangan buat kat sini reaktan. Tak boleh sebab dia dah bagi spesifik dah kat atas. So kena tulislah apa reaktan dia, apa produk dia. Ni homework. 4 tu. Okay, and then terus kita pergi kepada ni. Collision theory yang last part. Okay, kalau kita ingat kan 7.2, kita belajar pasal faktor kan, 4 faktor yang terlibat. Okay, bila 4 faktor yang terlibat, kita sebenarnya kena tahu reason dia lah kenapa faktor tu terlibat. Okay, contohnya 7.2, dia tak bagi tahu pun pasal total surface area tapi teacher dah bagi tahu kan. Dia just cakap smaller size, higher ROR, higher rate coefficient. Kalau and then temperature, dia kata higher temperature, higher rate coefficient. Tapi kenapa? Kenapa? Apa sebab dia? Kenapa temperature yang tinggi boleh tinggikan rate coefficient? Kita tak tahu sebab dia kan. So yang inilah kita nak kena explain sebenarnya dalam collision theory ni ada sebab dia kenapa. Tinggi suhu, tinggi concentration, kecil size-nya semua membawa kepada ROI yang tinggi. Presence of catalyst, semua ada sebab dia. Okay, so teacher nak pergi pada kat sini concentration kan, kat sini size. Okay, kita pergi pada size lah. So size, teacher pergi pada size kat sini. Okay, size of reactant ni sebenarnya mudah faham dah kan. Kita boleh imagine kalau size makin besar, kalau size tu besar kan, total surface area tu adalah permukaan yang terdedah kan, sikit lah. Bila permukaan yang terdedah sikit, sebab tu produk dia lambat nak dihasilkan dan juga produk yang terhasil pun sikit. So macam mana nak cepatkan? Kita nak bagi cepatkan dia berlakunya terhasilnya produk, kita kena kecilkan size. Bila kecilnya size dia kan, banyak size yang makin kecil, so akan makin banyaklah permukaan yang terdedah pada pelanggaran. Boleh kat sini boleh ni lagi. Ketulan ni dah jadi kecil kan. So bila banyak pelanggaran, so cepatlah terhasilnya produk. Okay. So apa nak kena kaitkan, dia mesti cakap pasal, kalau size je kita kena explain pasal total surface area. Kalau dalam buku teks dia ada cakap total surface area exposed kan. Ni exposed, terdedah. Boleh juga letak exposed tu. Okay. Alright, so ini adalah penerangan dia. Okay, kita pergi kat nota yang teacher bagi ni. Ni satu ni teacher buat untuk awak guna nanti bila nak study ke apa, tengok je kat sini cara nak explain setiap contohnya kata describe collision theory for factor size. Macam mana kita nak describe? So macam mana dulu? Okay, macam ni. First, yang pertama kena cakap apa? Pasal size dia. Kita tengok sekejap, tengok sini. Ni pun pasal size dia, sama je lah. Okay, ni size of reactant. Okay, untuk
kotak yang teacher bagi ni, semua ni jawapan untuk menghasilkan ROI yang tinggi. Semua higher. Kalau awak nak bagi explanation yang tentang ROI rendah, awak kena buat opposite daripada jawapan teacher bagi. So fahamlah, kena faham ni. Ni semua ROI lah. So kalau nak buat sebaliknya, buat opposite lah. Siap. Ya. Bawa phone. Hal, sini. Fatih, Hazika. Mute cepat. Lah suruh cikgu. Okey. Ingat kau? Tadi tak apa. Okey ni kalau pasal size. Okey, pasal size cakap dulu macam ni. When size of reactant apalah. When size of reactant, contohnya teacher ambil satu contoh lah. Kena bagi contoh, nanti dia tak nampak. Sini HCl dapat MgCl2 tambahkan dengan dapatlah H2 kan sebab acid react dengan reactive metal. Okey. So cakaplah macam ni, siapa yang pakai solid mestilah Mg kan. Magnesium ni solid. Sudah ada pelbagai jenis size lah. Kena ingat size of reactant ni kena solid reactant Okey, so size of magnesium. Sebutlah size of magnesium. When size of magnesium smaller, okey satu markah. Satu markah dah kat sini. Setiap kotak ni dapat markah. Ni. Okey. So when size of magnesium smaller, okey, apa yang berlaku? Total surface area of Mg contoh is bigger ataupun larger. Ikut yang pada yang teacher bagi tu. So satu lagi point. Okay. And then apa yang berlaku? Yang ni. Yang ni kena tahu. Dia sama je. Semua sama je. Bila kita cakap pasal rate contraction nak jadi tinggi, yang ni jadi sama je. Kita tengok sini So bila dah cakap pasal ni, size smaller and total surface area dia larger. So frequency of collision, kekerapan berlanggar pun akan jadi lebih tinggi. Nanti teacher explain kenapa H plus ions ni sesat kat situ. Okay, bila pelanggaran berlaku, bila kekerapan, frekuensi tu kekerapan bila pelanggaran kerap berlaku, so possibility dia untuk hasilkan yang effective collision sangat tinggi. Kelas lepas teacher ada bagi tahu dah. Collision kan dia ada correct orientation kan. Correct orientation dengan satu lagi wrong. Semua partikel akan collide. Sama ada dia wrong orientation ataupun correct orientation sahaja. Macam ni. Okay, then so kalau correct orientation, dia mesti menghasilkan effective collision lah tu. Sebab dia akan hasilkan produk. Ni, effective collision lah. Maksudnya pelanggaran yang efektif, yang berkesan lah. Ni, kalau wrong orientation, dia akan hasilkan ineffective collision. Sebab apa? Sebab dia salah langgar. Bila salah langgar, so collision tu tidak efektif untuk hasilkan produk. So bila explanation, dia nak efektif sahaja. So cakap pasal efektif lah. Okay, mula-mula ni, kekerapan pelanggaran. Okay. Apa yang akan berlaku kalau ROI dia, apa yang akan berlaku kalau total surface area dia besar? Semestilah lagi kerap dia berlanggar sebab banyak permukaan yang terdedah kan. Sebab tu sini higher. Nanti teacher explain kenapa ni H plus tu. And then kalau berlanggar dengan kerap, mestilah akan menghasilkan effective collision yang lebih kerap lah sebab tu sini higher. And then last sekali bagi tahu rate contraction higher. Ni wajib last sekali. Macam tu. Tu cara nak explain. Okay, kenapa kat frequency of collision tu dia cakap pasal H plus ions? Ni Okay, teacher bagi contoh kat atas tu, magnesium dengan acid kan. Okay, magnesium dalam bentuk solid, bila kita kecilkan size, total surface area dia jadi larger. So magnesium, dia akan react dengan HCl kan. So dia akan melanggar dengan acid. Dia akan melanggar dengan acid lah kan. Tapi kenapa H plus ion sahaja? Ada sebab dia, tapi kita tak perlu explain pun. Soalan tanya why H plus ions, tak perlu. Tapi teacher terus letak apa-apa jawapan awak jangan ambil HCl. Jangan. Sebab apa? Teacher buktikan kenapa H plus ions yang penting. Kenapa Cl tak ada. So teacher explain kat sini Okay. Ini teacher salin balik Mg. Teacher nak buktikan kenapa H plus ion sahaja yang kena tulis. Kenapa Cl tu tak perlu. Sebab dia tak penting. Kenapa dia tak penting? Okey, ingat lagi tak nak buat hari ni equation macam mana? Yang kita buang spectators ions.
Kita ingat balik yang tu. Soalan tak tanya pun, tapi teacher nak explain kenapa H plus ions Okey, kalau magnesium dalam bentuk solid lah. Kita guna dia dalam bentuk solid kan. Acid dalam bentuk aqueous. Solution kan. And then dia akan hasilkan salt dengan hydrogen gas. Salt ni soluble salt kan, so dia aqueous. And then H2 ni adalah gas. So dia bukan aqueous lah, dia gas. Okey, kalau ingat balik cara kita nak ionize kan, ionic equation hanya yang dalam bentuk aqueous sahaja boleh pecah jadi ion. So macam mana nak buat ni? So kalau magnesium in solid, buat magnesium. Magnesium sahaja. Jangan tukar apa-apa Mg2 plus, dia tak payah. Magnesium sahaja sebab dia solid je kan. Dia tak boleh jadi ions. Okay, and then plus, okay, ni HCl ni aqueous kan, so dia boleh jadi ions, ionize. Kita boleh pecah dia jadi ion. Cl2 tu bawa lah sebab 2 kat depan dia tu kan, bila dah balance macam tu kan. Okay, and then teruskan. Alright, so tengok apa lagi? Magnesium chloride. Magnesium chloride Mg2 plus. Sebab apa boleh ionizekan dia? Sebab dia dalam aqueous. And then ni 2 kat depan, 2 Cl minus. And then last sekali H2 lah, tak boleh nak pecah jadi apalah sebab dia gas, dia bukan aqueous lah. Okay, so tengok kat sini, siapa spectatus ions? Siapakah spectatus ions? Spectatus ions tu adalah ions yang tak ada perubahan sebelum dan selepas. Tengok kat sini. Ni dengan ni. So boleh cancel yang ni. So tinggal siapa je? Tinggallah Mg tambah 2H plus, dapatlah Mg2 plus tambah H2. Ni ions yang penting sebenarnya dalam reaction tersebut. Okay, tapi soalan tak tanya pun lah kenapa kita jawab H plus ions. Tapi kalau kata kelas lain lah, kawan-kawan awak yang lain ke, kenapa kau explain macam ni? Kenapa kau cakap between H plus ion and magnesium lah kan? Magnesium lah sebab magnesium berlanggar dengan acid. So acid tu lah yang ada H plus. Kenapa kau tak buat HCl? Awak boleh cakap lah. Okay, sebab H plus ions je ions yang betul-betul terlibat dalam reactions tu. Cl tu pergi mana? Cl tu spectatus ion. Kalau dia tak tahulah spectatus ion, maknanya dia tak fokus lah tu masa kita belajar chapter 6 tu. Kita dah belajar kan dalam bab neutralization tu pun dah ada dah spectatus ion kita belajar. And then dalam insoluble salt pun dah ada spectatus ion Sebab tu dalam jawapan ni semua skema SPM teacher ambil ni memang direct. Memang skema SPM yang itulah. Allah, terlaju pula. Ini. Ini So, bila dalam jawapan, jangan buat HCl, buat H plus ions. Nak study pakai nota ni nak study pakai nota ni. Macam tu. Okay? So, ada soalan tak? Jelas ke macam pening? Cepat respon kat teacher. Okay. Jelas. Okay. Dia sebenarnya mudah faham lah pasal saiz ni. Okay, kita pergi kat suhu. Suhu ni semalam kat kelas L dia macam stuck sikit sebab teacher tak detailkan kan. Silap kat situ. Ni teacher nak detailkan lah halang-halang tu. Okay, temperature pula. Kalau tadi saiz, punca dia kenapa dia ROR dia rendah ke ROR dia tinggi ke semua based on size dia and total surface area dia kan. Tu sebab untuk saiz. Okay, kalau pergi kat temperature juga, kenapa pula? Apa pula isu temperature ni? Apa yang menyebabkan dia ROR tinggi? Apa yang menyebabkan ROR dia rendah? So kita kena cakap pasal dia berkait dengan kinetic energy. Kalau suhu wajib cakap pasal kinetic energy. Okay, macam yang dah belajar dululah masa sekolah ni dah jumpa dah tenaga kinetik. Jumpa dah. Tenaga kinetik ni mesti berkait dengan motion ataupun movement. Movement of particle, zarah-zarah tu kalau dia bergerak tu kita panggil sains dia kita panggil sebagai kinetic energy lah tu. Okay, kenapa suhu cakap pasal kinetic energy? Okay, bila kita cakap pasal suhu, contoh ini, kita panaskan kan. So bila kita panaskan, kita apply heat, so particle akan absorb heat. Bila dia absorb heat, dia akan jadi tak tentu arah lah. Dia akan bergerak dengan cepat lah. Teacher bagi satu contoh kat kelas S malam. Contoh kita masak air kan pakai heater. Ni suhu panas. Kalau kena tangan kita kan, kalau Iman nak masak air kan, kena tangan. Ya Allah, kena heater lah, nak tidur lah. Ada tak macam tu? Iman macam tu ke kalau kena air panas ke, heater ke? Mesti kita macam glupur juga kan, gelepar-gelepar gitu kan. Sebab itulah sebab heat. Sebab heat tu menyebabkan partikel tu bergerak.
dengan pantasnya. Sebab tu kita pakai reason yang kita pakai ataupun nak kita explain pasal temperature ni mesti berkait dengan kinetic energy, pergerakan particles tu. Okey, macam mana nak explain lah? Boleh refer buku teks tapi teacher minta awak refer teacher punya nota lah. Ni. Okey ni. Tengok point pertama, kita nak start explain. When temperature of solution, solution apa nanti sebutlah kan. When temperature of solution is higher, satu markah. Okay, apa yang berlaku? Ni. Kinetic energy of particle is higher. Pakai perkataan particles. Pakai perkataan particles tu wajib ada Dalam tu je, dalam temperature je ada particles. Yang lain kena sebut mg ke apa. Nanti you buat practice you akan perasan lah. Sekarang ni nampak macam kenapa? Nanti awak akan perasan. Okay, sebab apa? Sebab apa pakai particles? Yang ini pakai reactant sahaja. Ini cakap pasal size. Ini cakap pasal partikel yang ada dalam reaction tu. Semua partikel, semua reactant akan bergerak dengan pantas. Sebab tu kita tak sebut magnesium and acid, tak ada. Kita sebut partikel terus, sekaligus terus. Semua ni particles, macam tu. Okay, hafal je apa yang teacher tulis tu. Cuma kena faham lah. Okay, bila temperature naik, kinetic energy of particle is higher. Sebab apa? Macam teacher bagi tahu, temperature naik je, dia akan bergerak dengan pantas. Kita panggil pergerakan tu, kita panggil kinetic energy lah. So particle move faster. Ni adalah point yang together. Jangan tinggal, dia mesti kembar dua ni. Kinetic energy of particle is higher, particle move faster. Okay, and then apa berlaku? Ni macam step yang sama lah. Kena cakap pasal frequency of collision. So dia akan jadi lebih tinggi. So tulis, ini boleh dah tulis. Okay, between H plus ion dengan mg jugalah teacher pakai contoh ini. Contoh, tapi pakai faktor suhu. Contoh, So and then yang lain-lain akan jadi higher jugalah sebab kita ni, jawapan kita ni menjurus kepada ROR jadi tinggi. Sebab tu sini higher ni pun higher juga. Okay, so pergi kat kepekatan pula. Rasanya temperature insyaAllah boleh faham. Apa-apa pun cakap pasal kinetic energy. Okay, tengok penerangan ni ada penambahan baru iaitu point yang baru dalam KSSM. Dulu kita pakai ni je. Ini saja. Lepas tu dalam point yang baru dia nak juga awak cakap pasal more particle have enough energy to overcome activation energy. Maksudnya macam ni. Ini kan, activation energy kan halangan. So bila reaktan tu kita panaskan, lagilah bila kita panaskan kita apply heat kan. So heat tu adalah menyebabkan kinetic energy meningkat kan. So energy tu, bila reaktan absorb energy, dia ada energy yang sangat banyak untuk overcome EA tu. Lagi cepat lah. Lagi cepat. Sebab tu dia suruh tambah macam ni. So ikutlah apa yang teacher tulis kat situ. Point baru KSSM. Ni kena ada dalam penerangan lah. Lagi-lagi dalam soalan AC. Kita tak tahu? Ya. Baru teringat. Okay, untuk exam, just stop juga. Untuk exam, chapter 4 sampai chapter 8 Chapter 4 sampai chapter 8. Nanti teacher bagi tahu balik. Takut ada yang tak datang ni balik kampung. Chapter 4 sampai chapter 8. And then kenapa chapter 3 tak ada? Sebab chapter 3 ni dia ada kat mana-mana. Kiraan mol kan? Dia ada kat mana-mana je. Dia boleh jadi kat chapter 5, tiba-tiba kira mass boleh. Chapter 6 pun ada pengiraan mol. Chapter 7 pun ada pengiraan mol. Yang nak buat graf semua tu tengok mol. Chapter 3 dia ada di mana-mana sahaja. So study chapter 4 sampai chapter 8 and then soalan. Okay, dari segi soalan teacher tak nak bagi tahu apa-apa sebab soalan untuk final exam memang daripada HQ lah, daripada BPM, bahagian pendidikan menengah. So kita tak ada idea, tak ada clue soalan bentuk macam mana. Kalau kita yang buat, kita boleh bagi tahu lah soalan lebih kurang macam ni je, study ini je kan, teacher selalu gitu kan. Tapi kita tak ada reference lah, tak ada clue. So kena study lah elok-elok cuti nanti. Okay, sampai situ. Tak ada teringat lah. Okay, and then habis kat suhu dengan size. Kita pergi kat concentration pula. Okay, ingat size mesti berkait dengan total surface area. Kalau temperature mesti berkait dengan kinetic energy. Jom kita pergi kat concentration pula. Reason apa kita nak bagi? Kalau dia cakap kenapa concentration tinggi, rate of fraction jadi tinggi. Okay, so bila pasal concentration, 12.30 dah nak habis dah pun. Okay, pasal concentration, concentration dia mesti bercakap tentang number of solid kan? Bilangan solid. Macam yang teacher kata buat air gula, satu cair, satu ni pekat. So ni air gula satu sudu sahaja. So bilangan air gula tu yang kita masukkan tu adalah solid, nama dia. Bahan yang nak dilarutkan panggil solid.
Okay, ini pula satu sendok. Satu sendok. Mestilah lagi banyak gula yang masuk kan. So number of solute dia berbeza. Bila number of solute lagi banyak, dia akan jadi high concentration. Nah, bila number of solute sikit, dia jadi low concentration. So dia berkait dengan apa? Number of particles. Okay, so reason dia kena cakap pasal apa? Number of particle per unit volume. Kena sebut volume ya sebab dia melibatkan concentration. Concentration kan dia ada ni kan, dia ada isi padu kan. So kena sebut per unit volume. Kalau sebut number of particles sahaja jadi salah. Sebab concentration mesti ni. Package. Number of particle per unit volume. Okay, kita pergi kat ni. Nota teacher lah. Okay, when concentration of solution is higher, satu markah. Okay, what happen? The number of H plus ions per unit volume ya. Volume isi padu. Is higher. Ikut je number of H plus. Ini dia pakai H plus ions. Number of H plus ion per unit volume is higher. And then ni concentration simple je. Yang banyak sikit temperature. Dia ada 3 point. Kan? So yang selepas tu frequency of collision naik. Frequency of effective collision naik. ROI naik. Benda yang sama. Tapi reason, kalau awak perasan reason setiap faktor ada reason masing-masing. Okay, kalau tak faham nanti stop teacher. Teacher nak pergi kat catalyst. Catalyst pula. Kalau boleh habis pukul 1, kita habis pukul 1. Satu lagi, kalau buku teks, dia ada sebut pasal pressure. Pressure ni memang dia sahaja je selitkan sedangkan dia bukan faktor kita dah. Dia dah terkeluar carta dah. Tapi dia letak kat sini. So andai katalah dia nak keluarkan juga soalan berkenaan tekanan, dia punya explanation sama macam concentration. Tengok number of particle per unit volume sama sebab behavior dia sama. So kalau dia kata pasal tekanan, awak gantikan je, contoh awak ingat ini, concentration, pasal concentration. Tiba-tiba dia tukar tekanan, awak gantikan je concentration tu kepada tekanan. So yang lain-lain akan jadi semua sama. Sama point dia. Okay. Dia nak juga masukkan Ni dia dah belajar. Okay, so last sekali factor ialah effect of catalyst. Effect of catalyst. Okay, kalau kita ingat catalyst ni adalah kita masukkan untuk speed up rate of reaction lah. Kalau ada catalyst, ROA pun akan jadi cepat. Kenapa? ROA jadi tinggi lah. Kenapa? Catalyst dia ada function dia pula. Catalyst ni dia mesti involve EA. Dia mesti cakap pasal activation energy sebab catalyst ni kerja dia adalah lower the activation energy. Ni. Provide an alternative pathway with lower activation energy. Maksud dia gini. Ni nak lukis kan, teacher lukiskan kat bawah ni. Okay, contohnya kita ada ni. Bila cakap pasal EA mesti ada energy profile diagram lah. Energy Contoh ni yang asal. Okay, ni yang asal. Okay, ni without catalyst. Okay, baik. So apa jadi kalau tambah catalyst? Okay, catalyst kerja dia kena turunkan, dia akan turunkan EA. So dia akan jadi ini. EA akan jadi rendah. Kejap, teacher tarik. So bila ni, ni sampai ke bawah lah, sampai kat produk. Janji kena lukis, dia suka suruh pelajar lukis ni with catalyst. So kita nampaklah kat situ memang catalyst ni dia menurunkan activation energy. Bila turun, activation energy jadi rendah, lagi senang partikel tu nak overcome, nak atasi activation energy tu untuk jadi produk. Sebab itulah catalyst dia boleh speed up rate of reaction. Sebab apa? Sebab dia lower down, awak boleh cakap lah, dia lower down the activation energy. Macam tu So reason dia pasal activation energy lah. And then soalan memang suka student buat energy profile diagram yang ada catalyst dengan tak ada catalyst. So lukisan dia akan jadi gini. So sama sahajalah, kalau awak faham, awak just lukis je EA. EA yang lain lah. So without catalyst. So with catalyst, tak kisah rendah dia macam mana, dia tak ada spesifik. Kena rendah macam ni ke, macam ni. Asalkan dia rendah daripada yang asal. So ni hati-hati So ini bila kita buat, jangan stop sampai sini. Ada student buat gini. Ni kejap teacher kena tunjuk. Okay, dia buat gini. Gini. Dia berhenti kat sini. Salah. Kita kena sampai ke bawah lah ke produk dia. Ni tengok sampai produk dia. Ni pun sampai produk dia. Macam tu. So kalau tengok kat sini, EA asal, EA kan daripada reaktan kan. Ni asal. So bila ada catalyst dia jadi lagi
rendah. So senanglah reactant particle tu nak overcome, nak atasi. So that's why kalau catalyst kena cakap pasal activation energy sebab tugas dia memang lower the activation energy. Sebab tu kat sini lah. Okay, with the presence of catalyst, reactions occur at alternative path. Ni boleh ikut lah ni. At an alternative path which lower activation energy macam tu. So, ni tengok sini, catalyst sahaja yang berbeza. Sebab yang lain tak cakap pasal activation energy pun kan. Dia sikit je lah kinetic energy tu. Inilah more colliding can, ni tambah sikit more colliding particles. More colliding particles can overcome the activation energy. So yang selain daripada tu samalah. Yang ni je lain kat frequency of collision. Yang lain tu sama. Okay, itulah collision theory. Siapa rasa stuck? Ke macam jelas je, okey nampaklah benda tu nampaklah. Kalau nampak je tak ada masalah lah. Setiap faktor dia ada reason dia. Reason dia pasal apa? Teacher dah bagi tahu kan, setiap faktor ada reason dia. Kenapa jadi gitu, kenapa jadi gitu. So kena ingat Kena ingat itu Rasanya jelas lah kan. Okay, so nak bagi situasi fair and square dengan kelas L, kita buat soalan ni. So habislah. Habis kelas. Homework awak yang satu tu je teacher bagi, energy profile diagram. Yang ini tak payahlah nak buat lagi, nanti jadi banyak kerja pula. Nak buat boleh. Hari ni kita buat dua ni dalam kelas ni. Okay, so ni factor size dengan temperature. Teacher ajar dulu. Okay, kenapa ni factor size? Contoh awak ada soalan ni. Ni kan soalan AC ni. Cuma teacher ajar cari isi ni. Jangan awak ingat, oh ni soalan isi tempat kosong ni, bukan. Ni sebenarnya soalan AC. Sebenarnya tak ada pun benda ni. So imagine awak nak jawab apa. Sebab tu teacher letaklah poin-poin yang penting tu awak praktis. Ni soalan AC yang awak perlu jawab macam ni lah gaya dia. Setiap poin tu kena ada. Ni. 1, 2, 3 ni. Ni bukan soalan isi tempat kosong ni soalan AC. Cuma teacher ajar teknik cara nak jawab je. Okay, kita pergi ke eksperimen 1. Okay, then habis eksperimen 2 ni, habislah Okay, then ni. Eksperimen 1 kalsium karbonat powder. Okay, powder ni saiz kan? Adakah eksperimen kedua pakai saiz yang sama? Berbeza. Kalau berbeza, yes lah. Ni memang faktor saiz lah ni. Okay, kita check. Ada tak lagi faktor yang berbeza? Okay, kita ada faktor concentration kan? Tengok concentration dia berbeza tak? Sama. So dia bukan faktor concentration lah. Kalau sama, dia bukan faktor lah. Okay, then suhu pun termasuk dalam faktor kita kan? Cuma adakah soalan ini melibatkan suhu? Tak, sebab suhu yang dipakai sama. Adakah faktor catalyst? Tak juga, sebab dua-dua tak pakai catalyst. So yang berbeza kat sini saiz dia. Okay, so kita jawab kat sini. Okay, siapa nak hantar kat teacher persamaan kimia untuk reaction ini? Teacher nak start awak jawab dah tu. Ni nak bagi markah ni. Siapa boleh buat dan yang balance terus bagi kat teacher. So boleh try and then hantar siapa yang nak hantar. Salah tak apa, hantar je. So ini adalah reactions antara kalsium karbonat dengan asid. Apakah persamaan kimia dia? Persamaan ionik tu teacher ajar. Chemical equation tu buat. Macam mana nak balancekan dia macam mana? Cuba tengok. Sebelum 12.45 teacher terima jawapan lah. Cepat.
Okey, Farah dah hantar dah. Okey, kalau untuk metal carbonate react dengan asid mesti hasilkan salt, carbon dioxide and water. Itu wajib hafal. Okey. Okey, ramai dah hantar tu. Kita cek. Okey. Okey, noted. Okey, teacher reply je, nanti kita betulkan. Kalau salah betul tu nanti kita bincang sama-sama Okey, baik. Alright, siapa nak hantar lagi? Teacher nak discuss dah. Okey, so tengok kat sini bila dia tanya persamaan kimia, chemical equation, kita check dulu pasal apa ni. So dia adalah pasal kalsium karbonat. Kalsium karbonat tu adalah metal karbonat. Kalau metal karbonat, kan kena hafalkan metal karbonat react dengan asid mesti dapat salt, carbon dioxide and water. Mesti dapat 3 benda kalau dia react dengan metal karbonat, asid dengan metal karbonat. So sekarang ni adalah kalsium karbonat. Tulis kat situ. React dengan HCl. Okay, mesti dapat apa? Kalsium karbonat, kalsium dengan yang right lah. Tambah CO2 tambah H2O. Tambah. Okay, bila dapat macam ni dapat 1 markah sebab reaktan dengan produk betul. Okay, tapi tak balance lagi. Sebab Cl sini ada 2, sini ada 1, so letak 2 kat sini. So you check lah 2. Kalau yang gini dah balance dah. So siapa yang jawab macam ni dia betul lah 2, 1 plus 1. So jawapan 2 markah untuk chemical equation. Okay, ni jawapan AC. So jawapan AC ni 5 markah. So macam ni kalau untuk penerangan collision theory, maksimum boleh pergi 4 markah saja yang atas ni. 4 markah saja ataupun 3 sahaja. So macam mana nak cukupkan lagi 2 markah jadi 5 kan? So dia mesti buat chemical equation. Ni sebab dia tahu, dia bagi tahu kan, anda bayangkan dia kosong je soalan AC. So buat je chemical equation, teacher bagi markah ni. Okay? Dia baru explain, bagi panjang sikit lah biar cukup 5. AC maksimum markah dia 8 markah. 8. Okay, kita pergi kat persamaan ions lah. Ni terlebih lah ni, lebih pada 5 markah lah sebab dia minta ionic equation. So macam mana nak buat? So minta awak salin macam mana nak buat? Nanti lupa, nak buat revision lupa. Ni kalsium karbonat 2 HCl CaCl2 CO2 tambah H2O. Okey, macam ni. Macam ni rupa dia Okay, then so macam mana nak buat ionic equation? Kena pastikan dulu siapa yang jadi aqueous. Kalsium karbonat dia dalam bentuk saiz memang saiz. Nanti kalau dah familiar dengan, ingat tak yang kita buat delivery tube dengan burette terbalik, kan kita tambah kalsium karbonat tu dalam bentuk solid. So ini solid. Ini aqueous. Sebab dia acid. So salt mesti aqueous lah sebab kalsium chloride ni soluble salt. CO2 ni gas. H2O ni, H2O ni bukan aqueous dia liquid. Bila dah jadi produk dia dah tak ada ions bergerak dah. Dia adalah liquid. Maksudnya dah tak ada ions lah sebab dia dah jadi produk. Dia liquid. So kita hanya boleh pecahkan aqueous sahaja kan. So CaCO3 kekal. Yang pecah 2H plus tambah 2Cl minus. Macam tu. And then ni aqueous juga. So dapatlah Ca2 plus tambah 2Cl minus tambah CO2 tambah H2O. Macam tu. So kena cancelkan apa? Spectator ions lah. Siapa yang ada sebelum selepas tu? Yang ni. So plus dapat Ca2 plus tambah CO2 tambah H2O. Yang ni salin balik kat persamaan. Salin balik ni cara dia. Tolong tulis. Sebab kena snap bagi kat teacher ni. Kita bincang hantar hari ni Okay, so ni jom kita jawab soalan ni pula. Soalan ni. Persamaan kimia dah, ionic equations pun dah. Cara nak jawab essay macam mana awak nak explain mula-mula? Ikutlah ni, ikut step teacher. Mula-mula cakap pasal size dulu. Lepas tu explain dia kenapa.
And then frequency of collision, frequency of effective collision, rate cofraction. Following tu sahaja. So ni contoh soalan gini lah. Okay, size in, dia cakap gini, size of, salin calcium carbonate, calcium carbonate in eksperimen. Kita nak bagi jawapan yang menjurus kepada ROI yang tinggi. So nya, teacher pilih yang ni lah, eksperimen 1 lah, ROI dia tinggi. Sebab jawapan kat atas tu kan menjurus kepada ROI yang tinggi kan, pilih siapa yang ROI lagi tinggi. So eksperimen 1 lah. Kalau nak cakap sebaliknya yang ROI rendah pun boleh, pakailah size of eksperimen 2 pula. Okay, so teacher pakai eksperimen 1 ni, is smaller than eksperimen 2. So total surface area of calcium carbonate in eksperimen 1. Eksperimen ni teacher tak punya area penuh, jangan buat dalam exam macam ni, tak muat space. Okay, eksperimen penuh, 1 become larger. So apa jadi kat frekuensi? Okay, frequency of collision between CaCO3 and H plus ions is higher. Nanti practice lah. Frequency of, and then next point dia, frequency of effective collision is higher in eksperimen 1 than eksperimen 2. Buat perbandingan. Ija penuh lah eksperimen tu nanti Okay, and then rate cofraction in eksperimen 1 is higher than eksperimen 2. Siap dah lah tu. Okay, so last soalan kita pergi kat soalan suhu. Suhu. Okay, so tengok kat situ. So adalah suhu tinggi. Suhu tinggi ni ROI dia lagi tinggi lah kan. And then kenapa suhu? Sebab suhu yang berbeza, yang lain mesti sama. Ni powder. So samalah faktor dia. Ni concentration. Samalah faktor dia kan. Okay, and then kita buat persamaan. Okay, tengok dulu dia react dengan apa. Ni magnesium, dia react dengan asid. Mesti hasilkan salt dengan hydrogen gas. Ni metal carbonate, ni metal sahaja. So dia dapat MgCl2 tambah H2. Dah tahu dah tu, kena tahu dah So ni yang balance. So macam mana nak buat unique equation? Macam ni. Mg tambah 2HCl dapat MgCl2 tambah H2. So ni equals, acid dengan salt tu mesti equals. So dia akan pecah inilah, Mg salin je, dapat 2H plus tambah 2Cl minus, Mg2 plus tambah 2Cl minus tambah H2. Yang ada spectator ion dia yang ini. So ni cancel, tinggallah yang ini dengan ini kan. So jawapan dia ini. Mg tambah 2H plus dapatlah Mg2 plus tambah H2. Tolong snap nanti hantar ya. Bukan snap saja, awak tulis lah. Siapa yang nak tulis dalam buku salin ini. Soalan tak payah salin. Okay, so and then ni. So kita nak explain collision theory. Ni explain your answer using collision theory. So ini pasal temperature kan. So kena cakap pasal temperature mesti ada kinetic lah. Okay, so tengok sini. So temperature in set 2. Teacher ambil set 2 sebab teacher nak buat jawapan yang menunjukkan ROI dia tinggi. So temperature in set 2 is higher than set 1. Macam tu. Okay, so then kinetic energy of particles in set 2 is higher, and particles dia kan together kan. Ayat ni, particle move faster tu adalah satu markah. Kinetic energy of particle in set 2 is higher and particle move faster. So and then tambah lagi satu, yang ini satu, sepatutnya ada lagi. Ini tambah ini. Point yang baru ni. More particles more particles have enough energy to overcome the activation energy. Tambah kat celah tu. Kat sini. Okay, barulah kita pasal frequency of collision plus ions is higher. So frequency of effective collision is higher in set 2 than set 1. Then last kali, rate cofraction in set 2 is higher than set 1.
Itulah jawapan dia. Okay. Kalau ada soalan nanti bagi tahu teacher. So homework kat yang tadi energy profile diagram dengan yang ni. Ni dah memang dah ada jawapan dah. So hari ni equation tu tunjuk kat celah atas ke, kat bawah ke, ikutlah nak tunjuk kat mana, janji awak tunjuk. Sebab nanti esok-esok nak buat revision, ingatlah balik. Kalau tak salin dia tak tahu dah macam mana dapat hari ni equation tu. Alright, so yang lain-lain kalau rasa nak cuba buatlah. Nanti kalau revision nanti pakai Jane Doc ni untuk buat revision takut masuk essay, kalau essay macam banyak ROR dengan chapter 6 lah teacher rasa. Wallahualam lah. Alright, so itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Homework hantar esok. Paling last, due date dia esok. Sebab sikit je. Energy profile diagram sikit and then benda ni salin je yang teacher tulis. Okay. So thank you semua. Assalamualaikum holiday minggu ni. Bye bye. Thank you teacher. Thank you, teacher. Thank you teacher. Teacher.